Hai, apa khabar semua? Nama saya Cikgu Nadira. Jadi pada hari ini, Cikgu akan sambung bab 1 iaitu fungsi dan persamaan kuadratik dalam satu pemboleh ubah. Okey, hari tu kita dah kupas berkaitan dengan ungkapan kuadratik. Jadi pada kali ini, Cikgu nak terangkan pula berkaitan dengan fungsi kuadratik. Okey? Agak-agak apa dia beza berkaitan dengan ungkapan kuadratik dan fungsi kuadratik? Okey, jom cikgu terangkan. Okey, kita teruskan dengan objektif pembelajaran kita pada hari ini. Terdapat dua objektif yang ingin kita capai pada akhir pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah untuk mengenal pasti fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Apa dia hubungan banyak kepada satu ya? Kejap lagi cikgu akan terangkan. Okey? So, objektif pembelajaran kita yang kedua adalah untuk memerihalkan tentang ciri-ciri fungsi kuadratik dengan tepat. Awak jangan confuse berkaitan dengan fungsi kuadratik dan ungkapan kuadratik. Okey, fungsi pada minggu lepas kita dah pun terangkan, kita dah pun faham berkenaan dengan ciri-ciri ungkapan kuadratik. Tapi pada hari ini kita nak kupas pula berkaitan dengan ciri-ciri fungsi kuadratik. Apa beza fungsi kuadratik dan ungkapan kuadratik? Okey, sebelum kita masuk berkaitan dengan fungsi kuadratik, jom kita imbas kembali apa yang kita dah belajar pada pembelajaran yang lalu. Okey, jom kita tengok peta iting yang telah cikgu bina berkaitan dengan ciri-ciri ungkapan kuadratik. Ungkapan ya, bukan fungsi. Okey, terdapat 3 ciri-ciri ungkapan kuadratik. Apa dia? Ingat lagi tak? Apa dia? Ada 3. Okey, yang pertama adalah ungkapan kuadratik mesti mempunyai kuasa tertingginya adalah 2. Okey, paling tinggi adalah 2. Okey, paling tinggi kuasa tertinggi ungkapan kuadratik adalah 2. Okey. Yang kedua adalah ungkapan kuadratik mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Ungkapan kuadratik mempunyai satu pemboleh ubah sahaja. Okey, kita kena ingat pemboleh ubahnya apa? Pemboleh ubah ni adalah huruf. Maksudnya, dalam ungkapan kuadratik mesti kena ada satu huruf sahaja. Okey, seterusnya yang ketiga, ungkapan kuadratik mempunyai bentuk iaitu AX kuasa 2, B tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi ini adalah bentuk untuk ungkapan kuadratik. Jadi kita kena ingat 3 perkara ni. Yang pertama, kuasa tertinggi adalah 2. Yang kedua, ungkapan kuadratik hanya boleh ada satu pemboleh ubah sahaja. Dan yang ketiga, bentuk bagi ungkapan kuadratik adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Okey. Okey, now kita akan sambung. Kita akan sambung berkaitan dengan beza di antara ungkapan kuadratik dan fungsi kuadratik. Okey, ungkapan kuadratik yang kita belajar pada minggu lalu adalah ditulis dalam bentuk AX kuasa 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Manakala fungsi kuadratik, kita nampak ni dia ada perbezaan di depan. Okey, dia menggunakan fx. Okey, ini beza dia. Ini beza dia. Dia menggunakan fx. Tata tanda fx. Sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey, kena ingat tu. Kalau kita jumpa perkataan fungsi, mesti dekat depan dia fx. Fungsi fx. Okey, dua-dua f. F. Okey, dua-dua pun f. Okey, f
dan F. Okey? Okey. Kena ingat ni. Alright, seterusnya. Okey. Kita nak teruskan berkaitan dengan ciri-ciri fungsi kuadratik. Ni ciri-ciri fungsi tau. Ciri-ciri untuk fungsi. Bukan ungkapan ya, untuk fungsi kuadratik. Okey. Okey, jom kita tengok apa ciri-ciri pertama. Yang pertama, fungsi kuadratik sebagai hubungan banyak kepada satu. Apa dia hubungan banyak kepada satu? Okey, jom kita tengok contoh yang pertama. Okey. Okey, jom kita lihat pada gambar rajah ini. Okey, terdapat fungsi fungsi kuadratik f(x) sama dengan x kuasa 2 tolak 3x. Okey, ini merupakan ungkapan kuadratik dan ianya adalah fungsi. Okey, fungsi kuadratik. Okey, bila kita tengok kat sini, kenapa dia kata hubungan dia banyak kepada satu? Okey, jom kita tengok. Alright, ni adalah satu graf kuadratik nama dia. Okey, graf kuadratik, graf senyum. Okey, kita ada paksi x, kita ada paksi y dan kita ada paksi x. Okey, dalam paksi x ni, paksi x merupakan objek. Okey, dalam ungkapan kuadratik awak kena ingat paksi x nama lain dia adalah objek. Okey, untuk paksi y pula nama lain dia adalah image. Okey, nama lain dia adalah image. Kena ingat tu. Paksi x nama lain dia adalah objek, paksi y nama lain dia adalah image. Okey, jadi apa yang kita nak buat ni? Okey, nampak pembaris ni, kita kena garis, buat satu garisan dekat paksi x. Garisan ni mesti selari dengan paksi x. Okey, garisan ni mesti selari dekat paksi x. Okey, bila kita buat satu garisan dekat sini, kita akan jumpa ada dua. Okey, ada dua titik persilangan. Okey, ada dua titik persilangan. Okey, kita tengok apa koordinat dia. Okey, koordinat titik persilangan ni, okey, bilangan dia ada 2. Okey, koordinat titik persilangan ni berapa? Okey, x dia adalah, kat sini tulisnya adalah 1, negatif 1. Jadi, negatif 1, y dia 4. Okey, lagi satu yang ni, x dia 4, y dia pun 4. Nampak? Kita ada dua koordinat. Okey, untuk nilai x, iaitu objek. Okey, untuk objek nilai x, kita ada dua jawapan. Yang pertama adalah negatif 1, yang kedua adalah 4. Untuk nilai y, pada paksi y, kita panggil dia sebagai image. Okey, dia ada satu sahaja nilai, iaitu 4. Okey, kita tengok apa yang dikata. Semua fungsi kuadratik mempunyai image yang sama. Nampak tak? Image yang sama. Maksudnya image dia, y dia sama. Nampak? 4 dengan 4 sama. Tetapi dua objek yang berbeza. Ni dua objek yang berbeza. Kita ada satu, dua. Dua objek yang berbeza. Okey. Sambung pula soalan yang kedua, iaitu soalan C, which is, okey, ini merupakan fungsi kuadratik. Okey, kita guna juga cara yang sama. Kita buat satu garisan dekat sini. Okey, kita buat satu garisan dekat sini. Okey. Okey, kalau awak nak buat garisan, awak kena pakai pembaris. Okey. Okey, so kita akan ada satu titik kat sini dan satu lagi titik di sini. Okey, satu titik dekat sini, satu lagi titik dekat sini. Maksudnya ada berapa persilangan? Ada dua persilangan, dua titik persilangan. Jom kita cari koordinat dia. Okey. Okey, kita tahu image adalah apa? Paksi y. Kalau objek, dia adalah paksi x. Okey, dia adalah paksi x. Jadi, dia akan ada satu paksi y dan dua paksi x. Okey, jom kita tengok. Okey, untuk paksi y, kita tahu dia adalah 6. Okey, kita letak sini 6, sini 6. Okey, now kita cari paksi x pula. Pada positif, dia merupakan 4. Untuk negatif,
dia adalah sama macam tadi, negatif 1. Jadi koordinat yang kita dapat yang pertama negatif 1, 6 dan 4, 6. Oleh itu, kita dah tahu paksi Y ni adalah image. Image dia mesti satu. Satu je image dia. Y dia mesti satu. Tapi kalau objek adalah paksi Y. Objek adalah paksi X. Jadi, paksi X mesti kena ada dua nilai. Okay, so kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia adalah kita dah tahu untuk fungsi kuadratik dia mempunyai image yang sama. Okay, satu image yang sama. Okay, dan apa lagi satu? Dua objek yang berbeza. Okay, dua objek yang berbeza. Okay. Dan dia juga merupakan hubungan banyak kepada satu. So, ini adalah hubungan banyak kepada satu. Contoh hubungan banyak kepada satu. Okay, ini adalah objek which is paksi X. Dan ini adalah image which is paksi Y. Okay, tapi kat sini objek dia ada 3. Okay, objek dia ada 3. Tapi untuk kes ni, kita ada 2 sahaja paksi X yang bersilang. Yang bersilang. Maksudnya dia akan jadi macam ni. Okay, dia akan jadi. Okay, yang ini paksi X, yang ini paksi Y ataupun Fx. Okay, dekat sini tadi kita ambil contoh. Kita ambil contoh yang ni. Okay, kita ambil contoh yang ni. Negatif 1, 6, 4, 6. Okay, satu kat sini, satu kat sini. Ini adalah X, ini adalah Fx. Okay, negatif 1, 4. Okay, yang ini adalah 6. Nampak tak? Dua-dua pergi dekat dia. So, banyak kepada 1. Banyak. Dia ada 2 titik. So, dia kena 2 titik. Jadi, banyak kepada 1. Nampak? 1 je dia kena. So, itulah hubungan bagi fungsi kuadratik. Okay, faham tak? Faham tak? Okay, kalau faham, kita sambung. Kita sambung tentang bentuk graf bagi fungsi kuadratik. Okay, yang ni senang je. Bentuk graf bagi fungsi kuadratik hanya ada 2 bentuk sahaja. 2 bentuk sahaja. Okay, yang ditentukan oleh nilai A. Kita kena ingat ni. Ni ditentukan oleh nilai A ni. Okay, kenapa ditentukan? Macam mana nak tentukan? Okay, pertama apabila A lebih besar daripada kosong. Okay, bila dia lebih besar daripada kosong, maksudnya dia mesti 1, 2, 3 kan? Dan, okay. So, dia mesti positif, betul tak? So, bila A dia positif, okay, bila A dia positif, dia senyum. Graf dia senyum. Okay, ingat macam ni. Bila A positif, orang positif sentiasa senyum. Macam tu. Okay. So, graf dia akan membentuk graf senyum. Okay. Dan sebaliknya, apabila A kurang daripada kosong maksudnya dia mesti negatif 1, negatif 2, negatif 3 kan? Bla bla bla. Okay. So, negatif 1, negatif dia adalah nombor negatif. Okey, dia adalah nombor negatif. So, orang negatif sentiasa masam. So, orang negatif sentiasa masam. Orang positif sentiasa senyum. Ingat macam tu. Okey, kalau awak susah sangat nak ingat, ingat cara tu. Okey, lagi sekali. Graf fungsi kuadratik ada 2 bentuk. Ditentukan oleh nilai A. Okey, apabila nilai A lebih besar daripada kosong, maksudnya nilai A dia positif. Orang positif sentiasa senyum. Okey, kemudian apabila nilai A dia kurang daripada kosong bermakna dia adalah nombor negatif. So, orang negatif sentiasa masam. Ingat tu. Senang je kan? Okey, jom kita buat latihan. Nak tengok contoh. Okey, tengok contoh yang pertama. Fungsi kuadratik yang pertama. Okey. Tengok nilai A dia. Nilai A dia yang mana untuk nombor 1, nilai A dia sama dengan, kita kena ikut ni tau. Fx sama dengan Ax kuasa 2 tambah Bx tambah C. Okey, jadi nilai A dia berapa kat depan ni?
3. Tulis sini 3. 3. So, orang positif sentiasa, 3. 3 ni positif. Orang positif sentiasa senyum. Maksudnya yang inilah. Boleh? Okey. Okey. Jom kita cuba jawab soalan nombor 2 pula. Okey, nilai A dia adalah negatif 5. Yang ni kan nilai A dia. Negatif 5. Jadi, orang negatif sentiasa masam. Okey, orang negatif sentiasa masam. Jadi, inilah bentuk graf dia. Seronok kan? Senang je. Okey, untuk nombor 3. Tengok nombor 3 ni, dia tonggang terbalik. Dia bercampur. Jadi, kita susun dulu. Okey, so susun dulu. Dia bagi fx sama dengan 2 tambah 3x tolak 4x kuasa 2. Okey, jadi kita susun dulu x kuasa 2 kat depan tambah x tambah c. So, x kuasa 2 dia yang mana? Yang negatif 4x kuasa 2 tambah 3x tambah 2. Okey. Okey. Lepas kita dah susun, dia akan jadi apa? Dia akan jadi ini adalah A dia. Ini adalah B dia dan ini adalah C. Bermakna A dia berapa? Negatif 4. Dekat sini negatif 4. So negatif 4 tu positif ke negatif? Negatif. Orang negatif sentiasa masam. Jadi yang ni. Perkara yang seterusnya iaitu titik minimum dan titik. Sebenarnya ada titik kat sini. Dan titik maksimum bagi suatu fungsi kuadratik. Kita dah belajar hubungan dan kita dah belajar bentuk graf. Okey, senang je untuk titik minimum, titik maksimum ni. Okey, titik minimum. Minimum tu apa maksudnya? Bila minimum, maksud dia adalah, ni minimum ni maksud dia paling sikit sekali. Paling rendah sekali. Rendah bawah sekali. So, bila dia minimum, dia paling bawah sekali. Jadi, bila dia paling bawah sekali, maksudnya dia kat bawah macam ni lah. Jadi, dia titik minimum ada pada graf senyum. Sebab apa? Sebab dia dekat bawah sekali. Paling sikit, paling kecil sekali nombor dia. Kan? Okey, apa penjelasan dia dekat sini? Okay, apabila A lebih besar daripada kosong. Okay, apabila A lebih besar daripada kosong, maksudnya positif lah kan? Okay, bila positif, sentiasa senyum. So, bila senyum, nilai terendah bagi X dan Y adalah titik minimum. Maksudnya nilai terendah dia dekat sini adalah titik minimum. Nampak? Dia berkait dengan bentuk tadi. Bila A lebih besar daripada kosong, maksudnya A dia positif. Orang positif sentiasa senyum. So, bila senyum, graf dia macam ni. So, bila graf dia macam ni, okay, bila graf dia begini, maksudnya dia punya titik dia paling rendah dekat bawah ni. So, nama dia adalah titik minimum. Okay. Okey, sekarang kita sambung pula untuk apabila nilai A lebih kecil. Bila lebih kecil, maksudnya dia negatif. Orang negatif sentiasa masam. Okey, bila masam, titik ni ataupun nilai tertinggi dia. Nilai tertinggi dia dekat atas sekali adalah titik maksimum. So, ini adalah titik maksimum. Okey, jadi ingat, dia berkait dengan bentuk tadi. So, bila bentuk, macam ni kita nak tentukan bentuk, kita tengok A dia. Okey, A dia kalau positif, orang positif sentiasa senyum. So, bila senyum, graf dia macam ni. So, bila graf dia macam ni, dia adalah titik minimum sebab dia dekat bawah sekali. Okey, lagi satu pula kalau A dia lebih kecil daripada kosong, maksudnya A dia negatif. Orang negatif sentiasa masam. So, graf dia macam ni. So, bila graf dia macam ni, titik dia yang paling tinggi. Nampak? Ni paling tinggi kan? Paling tinggi sekali. Okay, so dia adalah titik maksimum. Faham? Okey. Last sekali. Perkara terakhir
perkara terakhir dalam bab ini adalah paksi simetri. Okey, paksi simetri. Alright. So, dalam paksi simetri ni, apa yang ada dekat dalam paksi simetri? Siapa tahu paksi simetri tu apa? Siapa tahu paksi simetri tu apa? Okey, paksi simetri tu adalah kita kena tengok nilai X dia. Paksi simetri. So, paksi simetri tu adalah nilai X dia. Apa benda kan? Okey, jom kita tengok. Alright, so paksi simetri yang pertama apa dia kata? Paksi simetri ialah garis lurus. Okey, dia adalah yang pertama sekali mesti kena tahu dia adalah garis lurus. Garis lurus apa? Garis lurus yang selari dengan paksi Y. Okey, dia selari dengan paksi Y tapi nilai dia dekat paksi X. Kena ingat tu. Garis dia selari dengan paksi Y macam ni, dia tegak. Dia selarilah dengan paksi Y. So ni paksi Y, yang ni paksi X. Dia selari dengan paksi Y. Tapi nilai dia dekat paksi X. Betul tak? Nilai dia dekat sini. Dekat paksi X. Sebab tu cikgu cakap paksi simetri adalah paksi X. Tapi garisan dia selari dengan paksi Y. Sebab dia garis lurus yang tegak. Okey? Okey. Yang membahagi graf tersebut kepada dua bahagian yang sama saiz dan sama bentuk. Maksudnya kalau graf tu senyum, okay, kita potong dia dekat tengah-tengah ni supaya sama bentuk. Kiri dengan kanan ni sama. Saiz dia dengan bentuk dia sama. Okey. Jadi yang kita membelah ni lah nama dia garis ataupun paksi simetri. Okey. Okey, kita sambung. Okey. Alright, so nombor 2 ni dia cakap apa? Dia cakap paksi simetri akan melalui titik minimum atau titik maksimum. Okey, jadi kita imbas kembali apa itu titik minimum, apa itu titik maksimum. Macam ni kita nak tentukan titik dia, mesti kena tengok bentuk dia dulu. Okey, macam ni kita nak tengok bentuk dia, mesti kena tengok nilai A dia dulu. Okey, so kalau nilai A dia lebih besar daripada kosong, maksudnya dia positif. Orang positif sentiasa senyum. Jadi bila senyum, dia mempunyai titik minimum. Okey, dia adalah titik minimum. Kat sini koordinat titik minimum je. Kalau dia minta koordinat, awak bagi koordinat dia berapa. Okey, contoh X dia berapa, nilai Y dia berapa. Inilah titik minimum dia. Okey, jadi macam ni kita nak lukis paksi simetri. Okey, kita lukis je. Dia akan melalui titik minimum tersebut. Jadi garisan lurus ni yang selari dengan paksi Y tadi tu, dia akan melalui titik minimum untuk A yang positif lah. Okey, sebagai contoh lagi satu, kalau A dia, cuba kalau kita try buat A dia negatif ataupun A dia kurang daripada kosong. So, bila kurang daripada kosong, dia negatif lah. Orang negatif sentiasa masam. So, bila dia masam, okay, dia masam ni. Jadi, dia adalah paling tinggi titik. Nilai dia tinggi dia adalah maksimum. So, ini adalah nilai maksimum dia kat sini. Titik maksimum dia dekat sini. Jadi macam mana nak buat paksi simetri? Kita garis je satu garisan yang melalui titik minimum ataupun titik maksimum tersebut. Kalau dalam hal ni dia guna titik maksimum lah. Okey? Boleh. Itulah sama yang ada dekat dalam gambar rajah ni. Okey, dalam gambar rajah ni diterangkan okey apabila nilai, kalau senyum apa senyum? A dia positif kan? So, bila A dia positif, maksudnya lebih besar daripada kosong. So, dia senyum. Bila senyum, ni adalah titik minimum dia. Jadi, ini merupakan garis simetri dia. Okey. Kemudian, sama juga dengan titik maksimum. Titik maksimum apabila nilai A kurang daripada kosong. Sebab apa? Sebab bila kurang, dia negatif. Orang negatif sentiasa masam. Jadi, bila sentiasa masam, dia mempunyai titik maksimum. Dan macam ni kita nak buat paksi simetri, kita garis sahaja satu garisan yang melalui titik tersebut.
Okey, yang melalui titik maksimum tersebut. Boleh? Okey, jom kita cuba buat latihan ataupun contoh. Cikgu akan tunjukkan satu contoh. Okey. Okey, apa soalan dia? Dia kata nyatakan pintasan Y dan titik minimum atau maksimum. Okey, bagi setiap fungsi kuadratik yang berikut. Dia nak pintasan Y. Pintasan Y maksudnya apa? Maksudnya nilai C. Ini perkara baru lagi. Okey, pintasan Y ni sebenarnya adalah nilai C. C tu apa? Ni. Fx sama dengan A, X kuasa 2 tambah B, X tambah C. Ni adalah pintasan Y. Ni dia, jangan lupa. Itu adalah pintasan Y dia. C adalah pintasan Y. Okay, now jom kita tengok titik minimum. Jom kita tentukan macam mana nak tahu titik minimum ke maksimum. Okay, mula-mula kita tengok nilai A dia dulu. Nilai A dia positif. So, bila nilai A dia positif, dia senyum. Bila senyum, dia titik kat bawah. Kat bawah minimum. So, jawapan dia adalah titik minimum. Okey. Okey, jadi pintasan Y dia berapa? Pintasan Y dia yang mana? Pintasan Y dia yang ni, yang C ni. So, negatif 6. Kena ambil sekali, okey, negatif tu. Okey, kemudian dia nak suruh cari persamaan paksi simetri. Okey, so untuk persamaan paksi simetri, formula dia adalah X sama dengan B per 2A. Ni formula dia. X sama dengan B per 2A. Ini adalah formula untuk paksi simetri. Jadi untuk paksi simetri, apa formula dia? Y sama dengan B dia berapa? 6 per 2. A dia berapa? 3. Carilah jawapan berapa? X dia berapa? 2 darab 3, 6. 6 bahagi 6, 1. Jadi X dia sama dengan 1. Pintasan, paksi simetri X adalah 1. Okey? Okey, jom kita cuba soalan nombor 2 pula. Soalan nombor 2 ni, okey, A dia adalah positif, 4. 4 lebih daripada kosong maksudnya positif. Orang positif sentiasa senyum. Okey, orang positif sentiasa senyum. Jadi dia titik minimum ke maksimum? Minimum sebab dia jauh ke bawah. So dia minimum. Jadi titik minimum. Okey, titik minimum. Pintasan Y dia berapa? Ni C dia. C dia. B dia tak ada tau. C dia ada. C dia negatif 16. Okey, jadi sekali lagi kita cari persamaan paksi simetri. Okey, menggunakan formula X sama dengan B per 2A. B dia ada ke? Tak ada, kosong. A dia negatif 16. Kosong bahagi 2 darab negatif 16, kosong juga. Maksudnya garisan tu dia kena dekat origin ataupun asalan. Okey, dia kena dekat paksi X tu kosong. Dia kena dekat situ. Okey. Jadi kesimpulannya adalah, okey, kita dah belajar 4 perkara. Yang pertama, suatu fungsi kuadratik ialah hubungan banyak kepada satu. So dia ada banyak. Banyak apa ni? Banyak objek, satu image. Objek ni apa? Objek ni paksi X. Image ni paksi Y. So hubungan dia banyak kepada satu. Okey, kenapa dia banyak kepada satu? Tadi kita dah lukis dah. Kita dah lukis graf. Kemudian kita cari titik persilangan dia. Dia mesti kena 2. So 2 tu nilai X dia. Dan 1 nilai Y. Okey, so banyak kepada 1. Okay, kemudian kita dah tentukan dah bentuk. Bentuk fungsi kuadratik ada 2. Yang pertama apabila kalau senyum positif. So A dia lebih besar daripada kosong. So dia adalah nilai positif. Jadi dia senyum. Okey, manakala kalau dia masam. Masam dia orang negatif. Negatif mesti A kurang daripada kosong. So orang negatif sentiasa masam. Okey, ingat dia ada 2 ni je bentuk. Right? Okay, so next nombor 3. Titik minimum, titik maksimum.
dia berkait dengan bentuk. Okay, dia berkait dengan bentuk. Kalau A dia lebih besar daripada kosong, dia positif. Orang positif sentiasa senyum. Bila senyum, titik dia minimum kat bawah. Okay. Kalau A kurang daripada kosong, dia negatif. Orang negatif lah kan? Bila dia kurang daripada kosong, dia negatif. Bila negatif, orang negatif sentiasa masam. Okay, so sentiasa masam. Jadi, titik dia dekat atas. Maksudnya dia titik maksimum. Inilah dia. Okay. Okey, dan akhir sekali paksi simetri. Paksi simetri akan melalui titik minimum dan maksimum. So, dia akan melalui titik minimum dan dia akan melalui titik maksimum. Okey, macam mana nak cari persamaan paksi simetri? Apa formula dia? X sama dengan B per 2A. Lepas tu apa lagi tadi? Pintasan Y dia apa? C, nilai C. Okey, pintasan Y dia adalah nilai C yang memintas paksi Y. Okey, boleh ke? Boleh? Alright. So, itu sahaja yang kita belajar pada hari ini. Jadi, sekian, terima kasih. Okey, untuk aktiviti susulan, sila buka muka surat 10. Okey, sila buka muka surat 10. Buat praktis kendiri 1.1B nombor 1 sehingga nombor 3. Okey, buka muka surat 10. Buka muka surat 10 dekat dalam buku teks. Sila buat praktis kendiri 1.1B. Okey, daripada nombor 1 sampai nombor 3. Okey, buat dalam buku tulis, kemudian ambil gambar, send dekat dalam grup. Macam biasa, cikgu akan tanda dan letak pada Padlet. Okey, Padlet dia nanti cikgu akan send link dekat awak semua. Okey? Alright, itu saja pada kali ini. Sekian, terima kasih.